Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فينا حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد. أحبائي أعزني الله إياكم جميعا. Apa khabar semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah putus, senantiasa melimpahkan kepada kita kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya. Di antara kenikmatan yang paling wajib untuk senantiasa kita syukuri ialah nikmat Islam itu sendiri, iaitu nikmatul iman. Dan para ulama ketika menjelaskan apa makna sebalik daripada nikmat Islam dan iman, ianya adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah atau identik dengan nikmat ilmu. Nikmat ilmu. Itu adalah kenikmatan yang paling wajib kita syukuri. Apa tu? Nikmat Islam, iman, iaitu hidayah dan ilmu. Kerana bila kita sebagai masyarakat Islam Singapura, bila kita sebut nikmat je, yang pertama sekali yang terlintas di dalam benak fikiran kita adalah apa? Duit. Anak-anak, rumah, kenderaan, pekerjaan. Betul tak? Semua tu yang senantiasa terlintas di dalam benak fikiran kita. Namun, pernahkah kita duduk dan berfikir sejenak dan lantas mensyukuri pula nikmat iman, nikmat Islam? Like, Alhamdulillah ya Allah, Engkau kurniakan hidayah kepada aku sehingga aku berjalan di atas basirah, aku berjalan di atas ilmu di dalam kehidupan ini, baik berupa keperluan akhirat maupun keperluan dunia. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kurniakan hidayah kepadaku. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan ilmu kepadaku. Kenapakah nikmat iman, Islam, hidayah dan ilmu ini merupakan nikmat yang paling besar? Tidak ada duanya. Kerana kalaulah kita nak katakan makan, maka orang non-Muslim pun makan. Kita kata, oh, nikmat dapat makan sedap. Orang non-Muslim pun makan sedap. Kalau kita kata nikmat ada rumah, orang non-Muslim pun ada rumah. Kalau kata nikmat kesihatan, orang non-Muslim pun ada nikmat kesihatan. Itu adalah nikmat-nikmat Allah yang Allah pukul rata sama di antara kesemua ciptaannya. Dan jangan kata manusia, sampai kepada hewan-hewan pun Allah kurniakan nikmat rezeki. Makan, beranak pinak, nikmat dapat tidur, nikmat dapat beristirahat, nikmat dapat kenyang, nikmat dapat lapar, semua. Jangan kata manusia, hewan pun Allah kurniakan rezeki tersebut. Dan bila kita sebut manusia dapat rezeki berupa makan, pakai, nikmat, bahkan kekuasaan dan kerajaan, siapa yang dapat nikmat lagi besar dari kita? Fir'aun.
Fir'aun pun dapat nikmat bahkan lebih besar dari banyak di antara kita. Dia ada kerajaan, dia ada kekuasaan. Kalau nikmat sekadar makan, pakai, tidur, kenderaan gitu semua, maka kera di hutan pun Allah kasih nikmat. Nah. Jadi nikmat apa yang kemudian menjadi nikmat yang begitu signifikan, yang lantas paling dan sangat wajib untuk kita syukuri? Nikmat apa tadi? Nikmat untuk mendapatkan hidayah daripada Allah. Nikmat dapat merasakan halawatul iman, manisnya iman. Karena seorang yang mukmin, seorang yang benar-benar bertakwa, dia akan hidup dalam keadaan yang worry-free life. It's a worry-free life. Dari pagi dia celik mata sampai kepada malam nak pejam mata dia, it's a worry-free life. Alhamdulillah, dia beriman kepada Allah. Alhamdulillah, dia beriman dengan segala apa yang telah Allah tentukan berupa qada dan qadar. Maka tidaklah dia celik mata di pagi hari kecuali dia berpasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Dari segi makannya ke, dari segi pakainya ke, dari segi tempat tinggalnya ke, dia tahu kalaulah orang yang tak dapat hidayah je Allah tak pernah menyia-nyiakan kehidupan mereka, apatah lagi orang yang tunduk patuh pada Allah. Lagilah Allah sayang. Lagilah Allah sayang. Maka kita bersyukur. Kita bersyukur, kita adalah orang-orang mukmin, adalah orang-orang yang berada di atas ilmu, ala basirah. Dan itu adalah merupakan perkara yang telah disabdakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, yang mana ianya adalah apa yang memang didakwakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Itu yang penting. Apa yang Allah telah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, ya Muhammad, qul hadhihi sabili. Ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Bukan sekadar dakwah. Bukan sekadar dakwah, tapi atas ilmu. Kerana di dalam masalah ini Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai melakukan sebuah bab dalam tabwib Sahih Al-Bukhari, di dalam meletakkan peletakan judul-judul untuk kitab yang telah beliau kompilasikan atau beliau compile-kan rahimahullah. Beliau letak judul namanya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Dalam salah satu kitab beliau. Dalam salah satu judul atau jilid daripada Sahih Al-Bukhari ada satu namanya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Ilmu sebelum berbicara dan sebelum mengamalkan. Ilmu sebelum berbicara dan sebelum mengamalkan. Karena jikalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan menyampaikan benda-benda yang tidak tepat. Dan jikalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan beramal dengan amalan yang tidak tepat pula. Sebab tu nama babnya adalah Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Iaitu ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Sangat penting. Maka Allah berfirman tadi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah
ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Iaitu dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus mereka yang mengikuti jejak langkah mereka. Iaitu Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Di mana Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berada di zamanku, kemudian setelahnya, dan terus. Maka jikalau kita ingin untuk memahami ayat atau hadis, maka kita menerusi pemahaman tentunya Nabi SAW bila mana beliau jelaskan, atau jikalau tidak, apa yang dikatakan oleh sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, tidaklah aku termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat ini kita dapati bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan tauhid, oneness of Allah, iaitu mengesahkan Allah, dan Allah akhiri dengan bersuci daripada kesyirikan. Dan itu adalah merupakan inti dakwah daripada semua para nabi dan para rasul, iaitu menyeru kepada tauhid dan menjauhi daripada kesyirikan. Seperti mana yang disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utuskan bagi setiap umat, bagi setiap kaum, seorang utusan, seorang rasul, sembahlah Allah dan jauhilah daripada kesyirikan. Maka alhamdulillah, jikalau kita sudah berada di atas basirah, sudah berada di atas hidayah, ilmu, panduan daripada Allah, maka kita syukuri dan kita genggam, jangan kita lepaskan. Dan jikalau kita masih berjinak-jinak the idea atau the fact that kita terpanggil untuk menghadiri majlis daripada majlis-majlis ilmu yang ada, whereas masa ini, detik ini, waktu ini, pada hari ini, jam segini, kita boleh berada di mana-mana tempat lain. But the fact that kita terpanggil untuk nak menghadiri salah satu daripada majlis ilmu yang banyak di Singapura ini, maka itu adalah tanda kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita pegang, dan badai akan datang melanda. Badai akan datang melanda. Kita kuat atau tidak nak menghadapi badai tersebut. Jikalau seseorang menuntut ilmu, terpanggil untuk menghadiri majlis ilmu, tak kira majlis ilmu mana pun, maka itu adalah di antara petanda bahawasanya Allah Azza wa Jal menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Kerana tak semua orang terpilih. Macam tadi yang kita sebut, sekiranya nikmat itu adalah makan, pakai, maka kera di hutan pun dapat nikmat, betul tak? Yang membezakan adalah hidayah tadi yang kita sebut. Maka bila kita sebut orang-orang yang mendapat hidayah ni adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat yang begitu besar, maka orang-orang yang mendapat hidayah ini adalah orang-orang yang telah di handpicked oleh Allah Azza wa Jalla, satu persatu. Maka beruntunglah sesiapa di luar sana yang telah dipilih, handpicked by Allah Azza wa Jalla, satu persatu, untuk Allah inginkan kebaikan bagi mereka. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan bagi dia, maka Allah akan menjadikan dia faham dalam perihal agama ni. Jadi that hadith, okay, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan bagi dia, maka Allah jadikan dia faham di dalam agama. It translate to apa? It translate to, kalau Allah nak seseorang, kalau Allah nak kebaikan bagi seseorang, Allah jadikan dia faham dalam agama. Sebaliknya, orang yang jauh dari pemahaman agama dan tidak ada usaha untuk ke arah ingin memahami agama, maka ia terkeluar daripada orang-orang yang Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya. Maka kita doa kepada Allah Azza wa Jal agar usaha kita yang sedikit ini
paling tidak, kalau tak 100% pun, sikit pun tempias dapat CP-CP pun lah, termasuk dalam golongan mereka yang berusaha untuk mencari redha Allah, sayangnya Allah, cintanya Allah, untuk mencari kebaikan yang Allah inginkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berusaha terus untuk mendapatkan redha-Nya, kasih sayangnya, cintanya, dan moga kita sama-sama dikurniakan oleh Allah Azza wa Jal al-istiqamah. Naam, steadfastness. Amin ya Rabb. Ahibbai azanallahu iyakum jami'an. Kita masuk dalam pembacaan kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai kepada fasal yang ke-15, iaitu waliullah dan walius syaitan. Soalannya sekarang, bila antum nampak topik ni, tentunya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang muqaddimah bagi waliullah dan walius syaitan. Kita telah bicara panjang lebar tentang perkara itu. Bagi mereka yang ingin untuk muraja'ah, revise, refresh apa yang menjadi pembahasan, boleh lungsuri YouTube, di mana di situ kita telah rekod kajian yang minggu lalu. Soalan yang ingin anda tanyakan adalah, the moment kita lihat kalimah wali Allah dan wali syaitan, kita orang masyarakat Singapura ni, apa yang terlintas selalunya? Kita, pasal orang kita kan suka benda yang mystical, mistik sikit, betul tak? Nah, kan? Yang kita cari apa? Kita cari macam mana aku nak tahu seseorang ni wali Allah ke tak, kan? Nak tahu, nak iakan klaim dia bahawasanya dia tu wali Allah ke bukan. Itu yang kita fikir. Fulan ni wali Allah ke tak, Nah, tapi itu bukan inti maksud daripada judul ni. Judulnya is not how to identify a wali Allah, bukan. Judulnya adalah bagaimana kita nak jadi wali Allah. Setiap satu daripada kita. Bagaimana untuk kita menjadi wali Allah. Bukan kita ni hanya pak turut, pengikut, just to identify ini wali Allah ke bukanlah. Bukan maksud itu daripada judul ini. Maksudnya ialah bagaimana kamu dapat menjadi wali Allah. Itu yang nak dimaksudkan. What does it take? Nah, kenapa masyarakat kita terdapat terlalu banyak of the element of dependent. Maksudnya, it's all about, ini pasal fulan lah, bukan pasal aku. It's tentang orang lain. Entah tentang ustaz tu, tentang kiai tu, tentang habib tu, tentang syekh tu, tentang doktor tu, tentang ulama tu. Tak. Ini yang disebutkan oleh Dr. Maza, yang ditulis oleh Za'bah, bahawasanya masyarakat Melayu, yang tu yang ditulis, terlalu dependent, terlalu bergantung kepada orang lain. Sehingga kan, kalau sekiranya ustaz tak datang, benda semua tak jadi, tak jalan. Nak kena tunggu. Kalau tak, benda tak aku. Terlalu dependent. Dan nanti kalau saya meninggal, tolong doakan tolong bacakan tolong itu, tolong ni. The concept of ianya start from myself kurang. It start from myself. Dari aku. Aku yang nak kena buat. Aku yang kena beramal. Aku yang kena belajar. Aku yang kena tu, aku yang kena ni. Kurang. Banyaknya ialah dependent. Mengharap kepada ustaz, habib, syekh, kiai. Tolong doakan untuk saya. Tolong doakan anak saya, apa tu semua. Dan itu adalah low self-esteem. Dalam masalah agama, masyarakat kita low self-esteem. Itu yang disebutkan oleh Dr. Maza, yang beliau nukil daripada Za'bah.
low self-esteem, tak percaya diri. Asyik semua nak dependent kepada individu lain. Tak percaya diri sendiri. Tak independent, tak boleh nak buat sendiri. Maka kita harus keluar daripada perkara ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mentarbiah para sahabat untuk menjadi orang-orang yang independen. Orang-orang yang berdikari. Orang-orang yang orang lain mengharapkan entah, bukan entah harapkan orang lain. Sebab itu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam hantar mereka untuk menjadi dai, menjadi pendakwah. Hantar pergi Yaman. Yang ketika Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah hantar Mus'ab ibn Jabal pergi ke Madinah menjadi dai. Dan mereka para sahabat, mereka bukan macam tak nak lah, tak boleh lah. Hantarkan Rasul, takkan Ana pergi. Hantar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergerakan beliau terbatas. Pergerakan beliau terbatas sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh expect untuk beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berada di semua tempat pada masa yang sama. Dan itu menunjukkan betapa Islam tu bukan mistik Tiba Rasul boleh terbang sana sini ke, tiba beliau ke Mekah boleh dakwah dekat Madinah. Tak, Rasulullah hantar Mu'adz bin Jabal. Padahal Rasulullah, kita boleh kata, ketua wali Allah, betul? Ketua wali Allah. Tak ada wali yang lebih wali daripada Rasulullah. Beliaulah wali Allah. Tapi, ketika nak hantar da'i pergi ke Madinah, beliau sendiri tak dapat pergi. Beliau hantar siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Menghantar Mus'ab bin Umair. Nah, Mu'adz bin Jabal dihantar ke Yaman. Mus'ab bin Umair dihantar pergi ke Madinah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah, penduduk Madinah, majoriti daripada penduduk Madinah telah pun masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair. Bayangkan. Rasulullah belum sampai sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika setelah Bai'atul Aqabah, ketika orang-orang Madinah datang ke Mekah, kemudian Rasulullah dakwah kepada mereka di Aqabah di Mekah, kemudian Rasulullah hantar bersama mereka pulang siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu an untuk menjadi pengajar di sana, pendakwah. Rasulullah di Mekah. For all you know, bila harinya untuk berangkat hijrah ke Madinah, beliau sampai sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu an, majoriti daripada orang Madinah dan masuk Islam pun. Usaha dakwahnya Mus'ab bin Umair. Apakah Mus'ab bin Umair ketika dihantar oleh Rasulullah tak naklah? Ada macam itu? Lah, independen. Dan benda ni, benda yang hari-hari mereka yang ana kenal, ana suka asah. Asah maksudnya polish lah. Misalnya, ya akhi, azan. Jadi kalau anda diminta untuk azan, terus azan. Tak payah, ana inilah suruh akhi inilah, suruh akhi itulah. Tak, kita nak kena independen. Nah, kita nak maju ke depan. Bukan untuk sombong lah. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Apakah kemudian perkara agama ini diberikan kepada mereka yang mana pada ketika itu antum lebih layak sebenarnya? Ana bagi contoh. Tahukah kita kalau misalan kata kita tahu dalam suatu keadaan bahawasanya yang paling baik untuk jadi imam pada ketika itu adalah kita, sebagai contoh, looking at the people, looking at the masses, kita tengok rasa-rasalah just secara zahir rasanya aku lebih baik jadi imam. Pasal nampak macam secara zahir, kita tak menghukum, just that secara zahir kita merasakan pada ketika itu kita patut untuk lead the imam. Tahukah antum, sekiranya antum tak jadi imam, antum berdosa. Jadi misalnya di R&R.
Pernah satu ketika, lalu R&R di, where was it? Macam Nah, ni dah June holidays semua nanti dah start nak travel, Masya Allah. So it was at Macam, if I'm not mistaken. Ana masuk, Ana tengok semua masyarakat Islam, orang Muslim, semua solat masing-masing. Semua solat sendiri-sendiri. Dan benda ni Ana nampak dekat banyak surau. Dekat R&R, dekat kadang macam dekat musola-musola, dekat surau-surau, dekat biasa orang Singapura suka pergi mana? Suka pergi mall-mall kan. Ke Angsana ke, dekat manalah Paradigm ke mana ke. Masuk je surau, ada sekelumit kat situ, sekelumit kat sini, sikit-sikit. Pasal apa? Tak ada yang nak lead. Tak ada yang ada that, you know. And then we're wondering why Islam lemah hari ni. And then why are we not united? Nak solat jemaah pun susah. Lepas tu we're wondering why are we so weak. Maka bila Ana di Macap tu, Ana tengok semua berterabur, solat masing-masing. Dan dalam keadaan yang huru-hara gitu. Dan knowing that, wallahu alam, Ana pun tak nak suudzon, tapi mungkin ada yang kurang berani nak tampil ke depan. Dan Ana terus suruh anak-anak azan, ya Hamzah azin. Qamat. Okay, qamat kuat-kuat, jadi semua dengar. So bila Ana lead, tiba-tiba soft formed. Penuh. The whole surau. 4, 5, 6, 7 soft. Tapi sebelumnya semua masing-masing. Orang yang datang, yang baru datang, semua masuk. And kalau dah qamat pun misalnya, lepas tu semua macam dia tengok dia, semua dia tolak dia. Kan? Letaklah kalau hantar tak initiate. Hantar dah qamat lepas tu tapi tak ada siapa yang ini. Semua macam dia tolak dia. Kalau in the scenario where antum tahu yang antum pada ketika itu adalah berdasarkan hukum zahir, antum lebih afdal untuk lead the prayer, antum lead. Kerana sekiranya antum tak lead dan ada fulan yang lead the prayers, kemudian bacaan tajwid tak benar, kemudian ada lahan jali, lahan khafi, ada kesalahan dalam bacaan, kesalahan dalam tajwid, kesalahan dalam apa, maka apa yang berlaku adalah sebenarnya antum telah membiarkan sebuah kemungkaran berlaku. Nah, by you not taking the lead, you let a mungkar happen. You could have prevented it. Nah, but you did not. Lepas tu sendiri solat, sendiri sakit hati kat belakang. Nah, pasal dengar kesalahan. Tapi bila suruh ke depan, tak nak pula. Tapi suka cakap belakang. Kan? Biasa tak? Common tak? Suka backbite, suka gossip, suka apalah tadi dia itu, gini. Suka criticize. Jadi ini yang masyarakat kita perlu sadar dan bangun daripada benda-benda yang sebegini. Nah. What if orang punya initial punya the majorities, orang fikir actually orang tengah cuba nak amalkan sifat tawaduk. Is it possible orang salah nafsir maksudnya tawaduk, so they feel like by me not putting myself forward, I am actually trying to practice the sifat tawaduk. Tawaduk would be a tawaduk. Okay, so brother ask, bagaimana jikalau itu adalah atas dasar tawaduk, iaitu rendah diri. Sebab tu tak ke depan. It would have been a tawaduk jikalau tidak ada kemungkaran berlaku. Misalnya looking at, rupanya ada asatizah lain, ada syekh-syekh lain, ada ulama' lain, kan? Dan you pun tak merasakan yang you are any better than any of them. Of course, knowing that it will be led by someone yang with credibility, tak ada masalah. Tapi, kalau tak, then tawaduk dah dekat salah tempat. Kerana dah biarkan sebuah kemungkaran berlaku. So, kita nak kena take zimamul amr. Okay, take zimamul amr means take hold. Okay, lead. Take hold of the steering. Kalau sekiranya antum tahu secara zon, okay, based on your zon assumption secara zahir, rasa-rasanya ni tak boleh jadi ni, terus ambil. Nah, tapi ramai takut, segan, malu dan seterusnya. Nah, kalau tawaduk, alhamdulillah lah, itu kira penghalang yang paling baik lah. Tapi kalau takut, segan, malu, nah,
Itu way below tawaduk. So antum jangan tak nak lah. Tapi antum tahu misalnya, atau misalnya bila kumpul keluarga, kan? Kumpul keluarga. Tak payah cerita R&R, antum kumpul keluarga. Ada pakcik, makcik, saudara, apa tu semua. Lepas tu antum belajar. Antum memang belajar. Kalau orang tolak hantar tu, hantar maju ke depan. Jangan cakap tak nak. Kalau tak, nanti jadi fitnah. Jadi fitnah. Orang cakap, bukannya engkau belajar ke? Kat sini, kat situ. Lepas tu, suruh tolak, tak boleh. Tak nak pula. Nanti jadi fitnah. Kalau gitu, aku pun tak nak belajar. Kalau still dah belajar tapi tak nak ke depan. Aku pun tak nak hantar anak aku untuk belajar. Kalau still sama je. Atau bahkan worse. And justified by tawaduk misalnya. Tak. Take the zimamul amr. Okay. Take leadership. Take ownership. Pada masa-masanya yang berkesesuaian. Sebab tu ini penting. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kita nak kena gauge diri kita. Okay. Within our capacity. Mana yang kita rasa ini memang dalam keadaan senario yang layak, patut, kan? Kat R&R, dekat family gathering dan seterusnya. Okay, Alhamdulillah. Jangan pula lepas ni antum pergi Yusof Ishak, aku pergi depan misalnya, kan? Jangan pula. Jangan. Itu pasal dah memang ada orang yang kredibel dah. Masa tu kita humble. Right? Baik. Jadi ikhwani wa akhwati azani Allahu iyyakum jami'an. Waliullah dan waliul syaitan. Okey, intinya macam mana untuk kita nak usaha dalam diri kita sendiri sampai untuk kita menjadi tahap wali Allah. Dan bukanlah berarti wali Allah tu berarti kita looking forward tu nak ada magic ke, ada jalan atas air ke, terbang angin ke apa ke, semula. Tapi wali Allah ni adalah orang-orang yang benar-benar bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna wali Allah. Itu orang yang benar-benar bergantung kepada Allah. Tentunya masyarakat kita dah putar belit kalimat wali inilah. Selalunya dah identik dengan keramat, mistik dan seterusnya. Tapi waliullah, antum akan nak dapati sebenarnya banyak ayat Al-Quran yang Allah sebut tentang waliullah ni. Dan waliullah ialah basically orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang istiqamah atas ketakwaannya. Yang mana dengan ketakwaannya itu kemudian Allah membuka baginya jalan-jalan dalam kehidupan dia. Allah permudahkan urusan dia. Bila mana dia dalam keadaan susah, dia dipermudahkan. Bila mana dia terzalimi, Allah lindungi. Bila mana dia dalam keadaan yang perbalahan, yang mana dia berada di atas kebenaran, hak, Allah akan menangkan dia dan seterusnya. Jadi dia lead apa tadi Ana cakap? Worry-free life. Itu orang yang wali Allah. Dia hidup ni tenang je. Tak ada stres, tak ada depression, tak ada anxiety, semua tak ada. Hidup ni aku adalah untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. And the best is that we treat every single day as its own day, individually. Jangan kita lihat kalau misalnya kita nak fokus kita kan pasal especially kehidupan kat Singapura ni dah terlalu haywire. Semua dah sort dah kita punya wire. Pasal terlalu banyak sangat benda nak fikir. Yang dengan mak bapak, yang dengan adik-beradik, yang dengan isteri, yang dengan anak-anak, yang dengan suami, yang anak 2, yang anak 4, yang anak 6, yang terlalu banyak benda. So macam mana kita nak fokus? Because kita everywhere, kita terlalu everywhere sampai kita hilang fokus tu. So macam mana kita nak fokus? Senang je. Cara yang paling baik adalah yang semalam telah berlalu. Apa ada kesalahan, kita taubat dan istighfar kepada Allah. Yang besok tak pasti. Hanya Allah sahaja yang memegang hari esok di takdirnya. Apakah kita secara individu akan jumpa esok atau tidak, kita tak tahu.
So, kita cuma ada control over hari ini. So, let us take a step back and self-reflect upon our lives and take things one day at a time. Maksudnya, bila aku bangun pagi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mana dia telah mematikan aku dan kepadanya aku akan kembali. So let's take, okay, Allah, ini, today is the day. Okay? This is the only day I have. Aku beramal hari ini untuk engkau. So kita pun penuhi hak-hak Allah pada hari itu. Berupa solat 5 waktu kita. Kalau puasa, kita puasa. Apa-apa yang merupakan hak Allah, kita penuhi. Dan kita memenuhi hak-hak hamba. Bakti pada orang tua. Penuhi hak-hak rumah tangga, anak, penuhi tanggungjawab nafkah halal daripada kerja dan seterusnya. And then, by the end of the day, nak lights off ni, nak shut down. Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan nama engkau, aku hidup dan aku mati. Dah, tidur. Besok kalau bangun, kalau tak bangun, sudah. Take one day at a time. Focus. Focus and focus. Kita terlalu stressed out. Dia apa tahu? Depression dengan anxiety ni, dia bertolak belakang. Depression tentang yang past. Oh, I'm too depressed about my past. Ya, akhi, move on. Khalas. Yang berlalu, biar berlalu. Anda tak boleh buat apa-apa. Anda nak depression buat apa? Dah depressed pula. It's affecting your mental health today. Yang sudah, yang lalu. Apa yang salah, minta istighfar daripada Allah. Kalau ada salah dengan manusia, minta maaf dengan manusia. Dah. Tak payah depression. Dan jangan ada anxiety. Anxiety pula tentang future. Macam mana nanti besok anak nak dengan yuran sekolah lah, dengan isteri nak makan apa lah, dengan mak bapak dekat hospital lah, dengan apa tu semua. Bukan kata kemudian kita buang benda ni semua, tak payah fikir lah. Tapi kita berusaha. Al-akhdhu bil asbab, semampu kita berusaha. Tetapi jangan lupa, Allah Azza wa Jal adalah Tuhan yang mengurniakan rezeki bagi setiap daripada hamba-hamba dan individu-individu tersebut. Anta ada rezeki anta, mak anta ada rezeki dia, bapa anta ada rezeki dia. Sebelum anta lahir lagi, mak bapa anta dah hidup. Nah. Isteri anta, sebelum anta nikah dengan dia, bapa ada tanggung dia. So, bila bapa ada tanggung dia, kemudian anta nikah dengan dia, well, guess what? Tuhan yang sama yang telah mengurniakan rezeki kepada isteri anta tu, itulah Tuhan yang sama yang akan beri rezeki pada dia ketika dia menjadi isteri anta juga. Bukannya Tuhan tu berubah. Tuhan yang sama. Bila dia di bawah didikan bapa dia ke, di bawah didikan anta ke, Tuhan yang sama. Tak berubah. Anak-anak. Anta ingat masa depan anak-anak anta tu berada di tangan anta? La. Anta ingat kalau anta tak ada, diorang tak boleh hidup? Allah akan telantarkan mereka? La. Lagi-lagi sekiranya mak bapaknya adalah orang-orang yang soleh, maka mereka tidak akan ditelantarkan. Mereka telah ada rezeki mereka. Dan rezeki mereka telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jangan kata sebelum mereka dilahirkan, sebelum enta dilahirkan, sebelum bapa enta dilahirkan, sebelum datuk moyang enta dilahirkan, sebelum penciptaan Nabi Adam, rezeki mereka dah ditentukan pun di Lauhul Mahfuz. Tak ada yang perlu risau. We just need to flow with life. Nah, and let Allah do what He does best. Nah, kita just leave everything to Allah. Allah cuma nak tengok kita. Sebenarnya Allah cuma nak observe. Kita buat benda cara halal ke cara haram. Tu je. Kita pass kita punya test. Okay, Allah turunkan syariat. Allah just nak tengok. Buat cara halal ke buat cara haram. Rezeki tu tetap dapat. Rezeki yang sama. Tapi Allah just nak observe. Entah buat cara halal ke entah buat cara haram. Tu je test dia. Nak kata dapat tak dapat, semua dapat. Nah. Okay, tinggal Allah nak tengok, nak observe. Kita buat the right way atau the wrong way. That's all about it. Wa hadainahun najdain. Kita telah memberikan petunjuk berupa dua jalan. Jalan yang betul dan jalan yang tak betul. Ada jalannya wali Allah dan ada jalannya wali syaitan. Nah, syaitan ni dia mesti nak masuk pot. Mesti dia nak cucuk.
Pasal dia dah sumpah dengan Allah. Dia akan palingkan kita daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi, sama-sama kita berusaha untuk sibukkan diri dengan kebaikan, dengan amal soleh. Dan sekiranya seseorang itu menyibukkan diri je dengan kebaikan dan amal soleh, maka dia akan terlindungi daripada ketidakbaikan. Maksudnya apa tahu? Maksudnya, sebenarnya ketidakbaikan ni kita tak perlu ada energi yang khusus untuk nak elakkan diri daripada ketidakbaikan. Tak perlu. We don't need a dedicated RAM, memory in our mind untuk nak elakkan daripada ketidakbaikan. Sebenarnya tak perlu. Caranya adalah kita sibukkan diri kita dengan kebaikan dan amal soleh. Dah cukup. Jadi, kemungkaran tu sesuatu yang tak perlu nak dedikasi pun untuk nak elakkan. Pasal apa? Pasal kita dah busy dengan kebaikan. Just flow with kebaikan je. Nah, kemungkaran ni tak payah fikir pun sebenarnya. Tak payah macam, aku nak kena elakkan dari minum. Aku nak kena elak. Tak perlu. Pasal kita duk sibuk dengan yang baik. Nah. Fa waliullah dan waliul syaitan, qala al-muallif rahimahullah taala, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala telah berkata, para wali Allah, iaitu seorang Muslim beriman bahawa Allah memiliki para wali daripada kalangan para hambanya yang ikhlas beribadah kepadanya, dia yang menjadikan mereka taat kepadanya. Okay? So it's not like specified people. Tapi mereka adalah orang-orang biasa, boleh jadi kita. Kita boleh jadi wali Allah. Nah, kita tak tahu pun kita wali Allah. Seorang wali Allah tidak akan mengatakan yang dia adalah wali Allah. That's it. Itu dia punya kaedah dia. Kalau betul seorang tu wali Allah, dia tak akan go around cakap aku adalah wali Allah. Tak. Seorang wali Allah tak mengatakan atau tidak mengklaim dia adalah wali Allah. Kita tak tahu pun kalau kita wali Allah ke tak. Never know. Kita just istiqamah dalam agama ni, taat patuh pada perintah dan jauhi larangan, tiba-tiba we find that our life is very free. Ada benda susah sikit ke apa ke, semua tiba-tiba dipermudahkan oleh Allah. Tak mestilah sampai maksudnya perfect. Bukan perfect ya. Tak mestilah maksudnya sampai berlimpah, sampai kita menjadi orang yang paling kaya dan apa. Tak. Tapi worry free life. Nah. Pasal kaya ke perfect ke apa ni semua subjektif. Okay, dia tak ada actual nomination for it pun. Berapa ramai orang yang sederhana tetapi kaya hati. Sedangkan orang yang ada banyak tapi miskin hati. Nah. Bukanlah kaya tu adalah dengan banyaknya dollars and cents, tapi yang namanya ghina nafs dia panggil. Jadi kaya tu bukan dengan banyaknya, orang panggil apa? Ringgit biasanya. Nah, bukan kaya ringgit lah. Tapi yang namanya kaya ialah orang yang kaya hatinya. Berapa ramai orang yang memiliki banyak hartanya, duitnya berkepuk-kepuk, tetapi hatinya miskin. Hidupnya gundah gulana, merasakan sumpek. Orang Indonesia panggil sumpek. Tahu sumpek apa? Sumpek tu macam rasa stuffy. Macam tak boleh nak bernafas. Rasa stuffy. Tak selesa, pening, risih, rasa macam tak syok. Tapi berapa ramai orang pula yang kehidupannya ialah bersederhana, tetapi ghinan nafs, hatinya kaya. Kaya dengan iman, kaya dengan ilmu, kaya dengan amal, kaya dengan ketaatan, kaya dengan penerimaan terhadap segala apa yang telah Allah tuliskan berupa qada dan qadar. Semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua alhamdulillah, dapat alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Jangan kita ingat bahawasanya apa yang Allah timpakan atas kita ni ada baik, ada buruk. Tak. Sebenarnya di mata Allah semua baik. Cuma di mata kita je,
Kita nampak macam ada baik, macam ada buruk. Sebenarnya semua baik. Qada dan qadar Allah, semuanya apa? Semuanya baik. Kita je nampak macam ada baik, macam ada buruk. Pasal kita tak nampak cantiknya aturan Allah tu, kita tak nampak. Keadilan Allah. Kita tak nampak. Ada di... Ana bagi analogi bagaimana kita tak nampak keadilan Allah, kita tak nampak cantiknya pentadbiran Allah. Dikisahkan bahawasanya Nabi Musa AS ketika menerima wahyu Taurat daripada Allah Azza wa Jal, beliau menerimanya di gunung namanya Gunung Tur. Tur Sina. Sebuah gunung di tengah-tengah padang pasir. Naam, di mana beliau mendapat Taurat dalam masa 40 hari. Kan Nabi SAW dapat berapa lama? 23 tahun wahyu. Nabi Musa 40 hari je dah habis. Wahyu dah habis. Nabi Muhammad 23 tahun. Nah, that is like 354 days times 23. Nah. So, intinya dikisahkan bahawasanya pada hari ke-37 dia bertanya kepada Jibril, minta pada Allah bahawasanya aku nak melihat keadilan Allah. Aku nak melihat keadilan Allah Azza wa Jalla. Jibril pun berkata kepadanya bahawasanya Allah mengatakan sungguhnya kau tak akan dapat bersabar untuk nak faham keadilan Allah tu, kau tak akan dapat. Tapi Nabi Musa tetap macam, tak apa, aku akan berusaha untuk bersabar. Cuba aku nak tengok. Maka Jibril pun perantara wahyu, okay? Dan Jibril merupakan malaikat yang menjadi pemberi wahyu, bukan kata untuk Nabi Muhammad SAW sahaja, tapi untuk semua Nabi dan semua Rasul. Memang Jibril has been the angel dari Dewan, pembawa wahyu, utusan yang bawa wahyu. So Allah pun kasih green light, give a go. Maka Nabi Musa AS diperintahkan untuk standby di sebuah tempat persembunyian, di mana dari tempat persembunyian itu dapat dilihat terdapat sebuah mata air, spring water. Di situ tidak ada orang, tapi any traveller yang pass by, mereka akan minum di situ. Maka beliau pun duduk alaihissalam memerhatikan, sunyi, sepi, tak ada orang. Tiba-tiba ada satu pengendara kuda datang. Keletak, 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 keletak. Berhenti, minum air. Habis minum air, rupanya ada dipanggil kantong emas. Kantong emas tu kita panggil kira beg yang berisi dinar dirham, kan? Uncang kalau bahasa Melayunya. Dia panggil uncang. Ada yang tak tahu kan? Seuncang emas, okey, dan yang diletakkan. Rupanya pengendara kuda tadi, seuncang emas tu terjatuh, terlepas. Dia pun bangun, dia jalan. Dia tak perasan. Dia pun pergi. Nabi Musa pun tengok, perhatikan je. Tiba-tiba kejap lagi ada budak kecil datang. Budak kecil datang, dia pun minum air. Dia minum air, dia nampak ada seuncang emas ni. Dia pun angkat, tengok, tak ada orang. Dia pun jalan, bawa seuncang emas tu. Kejap lagi ada hamba Allah yang ketiga, seorang datuk tua yang buta, tertatih-tatih datang, dan dia perasan, dia dengar bunyi air, kemudian dia pun minum air. Of course, datuk tua ni buta, tak nampak apa-apa, betul? Okay. Lagi mana datuk tua ni sedang minum air, tiba-tiba pengendara kuda datang balik. Keletak, keletuk, keletak, keletuk, keletak, keletuk. Dia pergi tempat mata air tu, dia nampak ada datuk tua buta ni. Ya Fulan, mana kantong emas aku? Dia cakap, kantong emas apa? Aku tahu kantong emas aku pastinya jatuh di sini. Pasal aku dah trace back daripada mana yang aku datang dan tak ada orang pun. Dan kat sini pun tak ada orang pun kecuali engkau. Maka tak ada siapa, tak syak lagi, mesti engkau yang telah mengambil kantong emas aku. Seuncang emas tadi.
Maka orang tua buta tu pun mengatakan, macam mana aku nak ambil? Aku nampak pun tak. Like, dia literally minum air kerana dia dengar air. Bukan pasal dia nampak air. Kalau ada emas, jangan kata satu uncang, satu kotak ke, satu apa pun, dia tak nampak. Akhirnya, pengendara kuda tadi tak terima, tak puas hati. Berdebat, berungkal, bergaduh. Akhirnya pengendara kuda tadi penggal kepalanya datuk tua yang buta tadi. Akhirnya macam itulah. Dibunuh. Nabi Musa perhatikan dari jauh. Macam mana ni? Kalau nak ikut logik atau dari secara kasar kacamata manusia, siapa yang salah? Siapa yang salah? Budak kecil itulah yang salah. Budak kecil tu yang salah. Dia minum air. Kalau dah minum air, dah sudahlah, jalanlah. Bukan dia punya kan? Kenapa dia nak pergi ambil? Pasal kalau dia tak ambil, pengendara kuda tu datang balik, dia nampak dia punya, mesti dia dah ambil, dah habis cerita, betul? Dan datuk tua tu yang memang innocent, tak ada pot dalam cerita tu, tiba-tiba dah dipersalahkan padahal dia tak nampak pun. So, siapa yang salah kalau dari segi kehakiman manusia? Budak kecil tu. Dia ambil yang bukan merupakan hak dia, tak semena-mena, kemudian dia dah jadikan ni masalah antara si pengendara kuda dengan si orang buta ni. Tapi Nabi Musa AS tertanya-tanya, jadi macam mana ni sekarang? Apa kisah sebalik daripada apa yang telah berlaku? Dia dah tak sabar ni. Dia cakap tadi konon nak sabar kan? Dia tak sabar nak tahu. Apa keadilan Allah dalam mentadbir kehidupan ini? Yang mana kita tak tahu, kita tak nampak. Tadi kan Ana cakap kan? Takdir Allah semuanya baik. Kita je yang nampak macam ada baik, macam ada buruk. Pasal kita tak tahu. Tapi sebenarnya semua baik. Apa yang Allah atur adalah semua dengan maha keadilannya. Maka, dijelaskan oleh Jibril AS bahawasanya sebenarnya yang paling betul dalam semua ni cerita adalah budak kecil tadi. Budak kecil tu yang paling betul dan paling benar. Nabi Musa pun terperanjat. Jelaskan. Sebenarnya, apa yang berlaku adalah pengendara kuda tadi yang mana emasnya, seuncang emasnya tercecer, bapa kepada budak kecil tu, ni dah cerita yang benda yang kita dah tak tahu kan? Betul tak? Nampak tak? As a Nabi Musa dia cuma nampak gitu je. Tapi rupanya bapa daripada budak kecil tu pernah suatu ketika bekerja dengan pengendara kuda tadi, tapi pengendara kuda tadi tidak membayar hak bapaknya. And so, satu hari pengendara kuda tu ketika nak bersafar, entah macam mana, tertiba secara instinktif, Allah ilhamkan dia letak emas seberapa keping yang patut letak di tempat tu dan lalu situ, dan dia tak pernah tahu pun yang seuncang emas tu akan terlepas daripada dia. Dia tak tahu pun. Dan dia tak pernah terlintas pun nak bawa berapa keping atau lalu sini. Dia boleh jalan lalu tempat lain tapi dia lalu situ. Dan dia tak tahu menahu yang benda tu terlepas dan seterusnya. Jadi akhirnya, jumlah yang tertunggak yang tak dibayar kepada bapa budak tadi adalah senilai dengan berapa kempingan emas yang berada dalam seuncang milik pengendara kuda tadi. Maka itu adalah hak bapa dia, yang mana bapa dia dah mayit, dah deceased, meninggal, maka diwariskan kepada anak tu. Sedangkan yang orang tua buta tadi itu, rupanya itulah orang tua buta yang pernah suatu ketika berbalah dengan bapa dia, dan orang tua buta tu telah membunuh bapa budak tu. Maka Allah menghantar orang yang zalim untuk bunuh orang yang zalim. Dan budak yang mana bapa dia adalah mazlum, orang yang terzalimi, dikembalikan hak-haknya. Berupa darah yang telah ditumpahkan, orang buta itu dibunuh, dan harta yang telah dirampas secara salah dikembalikan kepada ahli warisnya. Kita as manusia, kita boleh nak tahu tak? Tak boleh. It's like beyond. Dia punya
Relation dia dah terlalu jauh sangat. Dia dah terkait dengan fulan, dengan fulan, dengan fulan, dengan fulan. Entah dekat Singapura ke, dekat Malaysia, dekat Afrika, dekat mana, Zimbabwe. Kita pun tak tahu. Tiba-tiba satu hari ada datang, oh rupanya dek ni punya nanti, dek dia punya ni, ni hantar punya. Tiba-tiba anda punya. Kita tak tahu mana. Kita nampak macam ada baik, macam ada buruk. Tapi sebenarnya semua yang Allah telah atur adalah baik-baik belaka. Tak ada benda yang tak baik. Sebab tu apa yang Allah takdirkan, kita cakap Alhamdulillah. Dapat Alhamdulillah, tak dapat Alhamdulillah. Terima takdir tu, syukur, dan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bukan kata Allah tak nak bagi. Allah tak nak bagi yang benda tu je. Pasal Allah nak bagi yang lebih daripada tu. Alas, ambil je macam tu. Nah. Kalau kita tak dapat dari segi material pun, kita dapat dari segi pahala. Allah cakap Allah nak kasih lebih atas kesabaran kita. Kita dapat pahala yang banyak. Kalaupun kita tak dapat secara material di dunia, kita dapat pahala di akhirat. Apa pun, intinya tak ada rugi. Sekiranya kita pasrah dan terima pada apa yang telah Allah takdirkan dan tuliskan untuk kita. Pasal tak ada yang buruk. Dia yang muliakan mereka dengan kecintaannya dan dia yang menjadikan mereka mendapatkan karamahnya. Dialah pelindung mereka. Dialah Allah mencintai dan dekat kepada mereka. Mereka adalah para wali Allah yang mencintai dan menganggungkannya, iaitu Allah. Mereka juga melaksanakan perintahnya dan mengajak manusia untuk menjalankan perintahnya. Mereka juga meninggalkan larangannya dan mengajak manusia untuk meninggalkan larangannya. Mereka mencintai segala sesuatu yang dicintainya dan membenci segala sesuatu yang dibencinya. Allah ciptakan kita kemudian kita ini mengharungi kehidupan dengan adanya segala apa yang kita nampak. Ramai yang bertanya, kalau pasal tadi kita sebut tentang kita mendatangkan apa yang dicintainya dan membenci apa yang dibenci olehnya, betul? Okey, soalan. Ramai yang bertanya soalan ni. Sekiranya Allah memang nak kita buat dan suka untuk kita buat benda yang baik, kenapa Allah tak jadikan kita buat terus benda yang baik, betul tak? Ramai orang tanya soalan ni. Sekiranya memang kebaikanlah yang memang Allah nak daripada kita untuk kita buat, taat, apa semua kan, kenapa Allah tak buat je terus kita taat dan laksanakan kebaikan? Kenapa nak kena ada dosa lah, nak kena ada ingkar lah, nak kena ada tak taat lah, nak kena ada ni semua? Kenapa nak kena ada? Betul tak? Ujian. Ujian, nak tengok kita buat ke tidak. Kan? Allah sayang kita, Allah uji kita. Syekh kita sebut, naam, ujian. On top of ujian ada apa lagi? Ada value. The value of the goodness would have meant nothing if it was not for the negativity yang mana kita harus abstain from. Then baru dia punya goodness tu kita rasa ada value. Kalau tak, it would have been redundant. Penghargaan, appreciation. Sekarang ni kita adalah hamba-hamba Allah yang mana Allah telah ciptakan kita. Yang kemarin Ana suka sebut banyak kali apa? Kita adalah hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan adanya apa? Manusia di sini. Sini ada jin. Sini ada hewan. Hewan, manusia, jin. Kemudian kita ada apa? Kita ada akal. Kita ada hawa nafsu. Betul? Okey.
Hewan ada hawa nafsu, tak ada akal. Mereka tahu, makan, tidur, berkembang biak. Dan mereka telah diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai fasiliti untuk manusia di muka bumi ini. Dengan kerbau yang kita guna untuk membajak tanah, dengan kuda yang kita guna untuk kenderaan, dengan keledai yang kita guna untuk angkat barang dan seterusnya. Okey, dengan gajahnya untuk angkat benda yang berat dan untuk kita guna manusia. Jadi mereka tidak ada akal. Dari segi mereka tidak ada accountability, mereka tak ada responsibility. Mereka tak ada tanggungjawab. Kita tak boleh cakap kamu seekor kucing bertanggungjawab untuk ini itu, tak ada. Dia just lead life, makan, tidur, berkembang biak, tu je. Dan memang Allah ciptakan dia sedemikian rupa. Oh sorry. Ini adalah manusia dia dengan jin. Okey, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah firman. Di sini ialah malaikat. Di sini adalah malaikat. Malaikat on the other hand, mereka are intelligence being, tetapi mereka tak ada hawa nafsu. Meaning to say, apa yang Allah perintahkan, mereka jeli, mereka faham. Mereka wise creatures of Allah. Mereka taat, patuh. Tahu apa nak kena buat. Tahu apa yang tak perlu buat. Pasal Allah suruh, Allah tak suruh. Tapi mereka tak ada hawa nafsu. Meaning to say, mereka layaknya robot. Jadi malaikat ni macam matahari, macam bulan. Kira bila time untuk terbit, terbit. Time untuk terbenam, terbenam. Gitu je. Just follow. Pasal Allah suruh, buat. Allah tak suruh, tak buat. That's as simple as that. Mereka tidak ada desire of their own. Mereka just tunduk patuh. Macam matahari, macam semua ciptaan Allah yang lain. Manusia ni, okay, dan jin termasuk, adalah ciptaan Allah yang ada both akal dan hawa nafsu. Di sini kita dapati bahawasanya manusia ni adalah merupakan ciptaan Allah yang serba cukup. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah ciptakan manusia dalam keadaan yang baik. Serba cukup. 2 kaki supaya kita stable. Kan? Kita jalan. Semua benda okey. Elok. Kita boleh berdiri. Kita boleh berjalan. Kita boleh berlari. Kita boleh panjat. Semua benda kita boleh buat. Serba-serbi tau. Antum cuba bandingkan ciptaan antum. Bandingkan dengan hewan. Bandingkan dengan hewan. Kita ni serba-serbi. Antum tengok. Monyet boleh panjat, betul tak? Kita boleh panjat? Kita boleh panjat. Okey? Binatang darat boleh jalan dan lari. Kita pun boleh jalan dan lari. Jangan kata tu. Manusia boleh swim tak? Manusia boleh swim. Sekarang cuba kita tanya ikan. Ikan boleh panjat pokok tak? Tak boleh. Nah. Tak boleh. Atau yang sebaliknya, yang darat kita suruh nak swim. Dan jangan kata, oh, antum cakap, oh, apa tu, binatang pun ada yang pandai swim. Okay, fine. Anjing pun boleh swim. Kuda pun boleh dan seterusnya. Harimau pun. Okay, fine. Tetapi, mereka ada tak? Manusia pun, kita punya swim pun terbatas lah. Oh, paling-paling boleh tahan pun berapa lama lah. 3 minutes, 5 minutes kalau selam. Kemudian kena keluar. Kan? Kita mammals macam whale and dolphins. Okay? Whale and dolphin, kita macam dia tapi dia tak boleh panjat pokok. Kita boleh panjat pokok. Okay. So, kita pun cakap terbatas. Tapi manusia ada akal untuk advanced technology. Buat scuba diving, buat snorkeling, buat submarine. Hewan dia stagnan gitu-gitu je lah. Dah sudah, dia tak ada fikir ke depan. Kita walaupun tak boleh, kita boleh overcome the barriers and hindrances. Kita tak boleh terbang macam burung, betul. Tapi kita boleh buat aeroplane. Nah. Tapi burung boleh buat submarine tak? Boleh selam lama-lama tak kat bawah? Mereka ada that intelligence untuk nak buat tak?
Yes, ada sebagian burung yang masuk ambil ikan lepas tu keluar. Tapi mereka boleh bertahan 6 jam, 10 jam, 24 jam. Submarine. Okay. So, in the end, Allah dah ciptakan kita dalam keadaan yang baik, ada akal, dan dalam keadaan yang ada hawa nafsu. Maksudnya, kita ada, apa tahu? Freedom of choice. Okay, benda ni sangat penting. Sebelum anda masuk kepada freedom of choice, kita tengok. Hewan, dia memang hewan macam gitu, pasal Allah ciptakan dia macam tu. Dia ada akal je. Dia tak ada hawa nafsu je. Dia tak ada akal. Hewan, dia tak ada akal, dia cuma ada hawa nafsu. So, kalau binatang buat apa yang layaknya binatang buat, memang kerana dia binatang. Kerana dia tak ada akal. Maka sekiranya manusia yang Allah telah kurniakan akal, tapi tak berfikir dengannya, maka sadly, manusia tu lebih binatang daripada binatang. Binatang tu cuma tahu makan, minum, reproduce kerana mereka binatang. Tapi kalau manusia cuma tahu tu je juga, maka dia lagi binatang daripada binatang. Pasal binatang dia tak ada akal untuk fikir, tapi manusia ada fikir. Dia tahu apa halal, apa haram. Malaikat pula, kalau malaikat beribadah baik, tunduk patuh pada Allah, malaikat adalah malaikat kerana dia malaikat. Kerana dia tak ada hawa nafsu. Dia tak ada desire, dia tak ada freedom of choice. Tapi manusia ni, yang mana manusia ada hawa nafsu, dan hawa nafsunya tu ialah selalu mengajak kepada untuk tak nak buat. Like tak nak solat, tak nak puasa, tak nak zakat, and nak buat yang patutnya tak boleh. Nak minum, kan? Nak mencuri, nak apa ni semua. So kalau manusia, walaupun ada hawa nafsu, tetapi dengan itu dia tetap tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal, maka manusia lebih mulia daripada malaikat. Manusia lagi mulia daripada malaikat. Malaikat tak ada choice. Mereka buat layaknya robot. Tapi manusia yang mana dia ada choice untuk tinggalkan kalau dia nak. Kalau dia nak, dia tak nak buat. Dia nak buat sebalik daripada apa yang Allah suruh. Yang perintah dia tak buat, yang larangan semua dia buat misalnya. Dia boleh. Tapi the fact that manusia masih tunduk patuh dan jauhi larangan, maka menjadikannya lebih mulia daripada malaikat. Lebih bagus dari malaikat, manusia. Yang tunduk patuh. Jadi, balik kepada freedom of choice ni, kan, soalannya kenapa Allah kalau nak kita baik, then jadikan kita baik je. Then ada jawapannya. Malaikat ada. Kalau Allah nak entah, Allah dah ciptakan sebagai malaikat dari awal. Tapi itulah, entah jadi stagnan gitu je. Tapi kerana Allah nak yang lebih baik daripada hanya menjadi malaikat, iaitu menjadi manusia yang mana ada hawa nafsu tapi entah masih triumph, masih menang melawan hawa nafsu tadi. Dan kenapa kita ada kebaikan dan keburukan? Dia macam gini. Bila Allah ciptakan manusia memiliki hawa nafsu, dan itu adalah tiket untuk menjadi lebih mulia dari malaikat, sekiranya Allah tidak menjadikan adanya kejahatan yang untuk kita elakkan, maka niscaya tidak ada makna kepada freedom of choice. Because you did not have the choice. You did not have the choice to begin with. So, the idea of freedom of choice dah tak ada. Kita manusia, kita ada freedom of choice. And that is a privilege.
That is a privilege. Kita bukan hewan dan kita bukan malaikat. Kita lebih bagus daripada kedua-duanya. Dan bila kita nak jadi lagi bagus, kita ada that freedom of choice. And bila kita sebut freedom of choice, you must have choices to begin with. If it was only goodness, macam yang kita cakap, kalau Allah nak kita baik, kenapa Allah tak jadikan kita baik je? Kenapa kena ada dosa? Kenapa? Then there's no meaning behind freedom of choice. It would have been redundant then. Tapi tak, kita freedom of choice. Nah, so let us strive into becoming apa? Waliullah. Nah, nak jadi wali, nak wali Allah. Nah, kita ada freedom of choice tapi kita masih tunduk patuh, iaitu mereka yang meninggalkan larangannya dan mengajak manusia untuk meninggalkan larangannya. Mereka mencintai segala sesuatu yang dicintainya dan membenci segala sesuatu yang dicintainya. Apabila mereka meminta, mereka minta kepada Allah. Dia mengabulkan permintaan mereka. Apabila mereka meminta pertolongan kepada Allah, mereka menolong mereka. Dan apabila mereka memohon perlindungan kepada Allah, dia memberikan perlindungan kepada mereka. Jadi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang steadfastness dalam agama ini, minta aje. Nah, minta Allah kabulkan, Allah tolong, dan Allah akan beri perlindungan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta pemilik karamah dan khabar gembira di dunia dan akhirat. Sesungguhnya setiap mukmin yang bertakwa merupakan wali Allah. Nampak? Sesungguhnya setiap mukmin yang bertakwa merupakan wali Allah. Namun, kedudukan mereka berbeza-beza sesuai dengan tingkat ketakwaan dan keimanan mereka. Jadi ada derajat dia. Ada wali Allah lebih tinggi, ada wali Allah lebih rendah. Tapi ianya adalah untuk semua orang mukmin yang bertakwa. Nah, jadi bukan kita, again, bukan how to identify a wali Allah dan kita nak ikut dia, nak takjub pada dia, nak ta'asub pada dia lah. Tapi bagaimana kita nak jadi wali Allah? Itu judul ni. Setiap orang mukmin dengan tahap ketakwaan dan keimanannya yang tinggi, maka tinggi pula kedudukannya di hadapan Allah, serta karamahnya pun akan lebih banyak. Sementara itu, penghulu para wali adalah para rasul dan para anbiya. Sedangkan di bawah mereka adalah kaum mukminin. Lebih bawah, lebih bawah, lebih bawah, lebih bawah, lebih bawah. Siapa yang ketakwaannya lebih tinggi, apa pun mereka semuanya bawah rasul dan nabi tentunya. Nah, sebahagian daripada karamah yang diberikan Allah kepada mereka adalah seperti diperbanyakkan makanan yang jumlahnya sedikit, menghilangkan penyakit, menyelam di dalam lautan atau api, tidak membakarnya. Itu semua merupakan jenis mukjizat. Namun, mukjizat selalu disertai dengan cabaran-cabaran atau tantangan. Sedangkan karamah tidak terikat dengan tantangan. Sesungguhnya, karamah yang paling agung adalah sikap istiqamah dalam melaksanakan ketaatan dengan mengerjakan segala perintah yang telah disyariatkan dan menjauhi perbuatan-perbuatan haram serta larangannya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mukjizat ada tantangan, karamah tidak ada tantangan dan seterusnya, insya-Allah akan sama-sama kita kongsikan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. So sampai nanti kita bertemu lagi bila mana diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.